أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara dan saudari sekalian, pertama-tama kita mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga banyaknya di atas segala limpahan nikmatnya dan rahmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat Islam yang kita miliki ini, dan juga nikmat Al-Quran yang masih ada lagi bersama dengan kita. Kita masih lagi dalam surah Al-Waqi'ah. Kita akan mulai baca ayat yang ke 75 ayat pada 75 daripada surah Waqi'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من
المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم Sadaqallahul azim. Itulah saudara-saudara sekalian ayat-ayat yang kita baca daripada surah Al-Waqi'ah, ayat yang ke-75 ni. Sebagaimana yang dah sebut banyak kali, surah Waqi'ah ini satu surah yang terkenal dan masyhur keramat dia dengan soal rezeki. Selain daripada ianya sebagai suatu pimpinan ibadat dan sebagainya, banyaklah kelebihan dia. Dan salah satu dari kelebihan dia ialah dalam masalah keberkatan dalam kehidupan mencari rezeki. Kerana dalam surah ini juga ada menceritakan banyak berkenaan dengan cara hidup yang betul, dan juga bagaimana manusia ni kalau dia betul molek, akidah betul, ibadat betul, akhlak betul, dia betul belaka, sistem dia hidup betul, jadi dengan sendirilah mana rezeki pun betul, rahmat Tuhan pun berjalan dengan baik. Supaya dengan kita seorang manusia lah, kalau darah jalan molek, angin jalan molek, semua sistem dalam tubuh kita jalan molek, dengan sendiri akan menghasilkan kesihatan, akan menghasilkan kesihatan, kesegaran dan sebagainya. Samalah juga dengan kehidupan kita ni. Apabila apa yang disusun oleh Allah itu berjalan dengan baik, masalah rezeki, soal kebahagiaan, soal apa pun, dengan sendiri dia akan mari dah benda tu, sebagai hasil daripada iman dan istiqamah tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Nabi kata, suratul Waqi'ah suratul ghina. Surah Waqi'ah ni ialah surah kekayaan. Faqra'uha, bacalah kamu akan surah Waqi'ah ni, wa 'allimuha auladakum, diajarlah dia kepada anak-anak kamu. Ajarlah dia kepada anak-anak kamu. Dan dalam satu hadis yang lain Nabi kata, man qara'a suratul Waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada. Siapa dia baca surah Waqi'ah setiap malam, dia tidak akan ditimpa oleh kepapaan atau kemiskinan buat selama-lamanya. Itu di antara lain keramat surah Waqi'ah ni. Di antara dari segi ajarannya pula, cuba kita tengok dalam ayat 75 ni, Allah berfirman,
Fala uqsimu, aku bersumpah. Fa tu mana maka. La uqsimu, aku bersumpah. Bimawaqi', dengan tempat-tempat an-nujum, dan masa-masa turunnya bahagian-bahagian Al-Quran. An-nujum situ dia tersedia sini makna tempat-tempat. Mawaqi' itu tempat-tempat dan masa-masa. An-nujum itu mana bahagian-bahagian Al-Quran. Kerana Quran itu turun secara tidak sekaligus lah. Yanzilul Quran ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam nujuman walam yanzilhu jumlatan wahidah. Mana Quran itu waktu turun sebahagian-sebahagian, tidak waktu turun sekaligus. Allah waktu turun dalam masa 23 tahun. Maka Allah bersumpah dengan tempat-tempat dan masa-masa turunnya bahagian-bahagian Al-Quran. Ada sebahagian turun di Mekah, turun di Madinah, ada dalam perang. Tempat-tempat turun Quran ni banyaklah. Masa-masa turun Quran juga dalam masa 23 tahun ni pun banyak juga. Allah bersumpah dengan benda-benda ni nak menunjukkan bahawa masa dan tempat waktu turun Quran ni adalah pilihan Allah Ta'ala. Sudah pasti masa dan tempat ni benda-benda yang besar, dan benda-benda yang besar. Sebab tu Allah Ta'ala bersumpah dengan dia. Satu lagi, mawaqi' an-nujum juga dengan makna asal dia ialah tempat-tempat, orang panggil apa, turun naiknya bintang. Tempat bintang ni kan dia ada sistem dia juga lah. Sebelah timur, sebelah barat dan sebagainya. Jadi tempat-tempat turun naiknya bintang ni juga Allah Ta'ala bersumpah dengan tempat turun naiknya bintang ni. Sekali kita tengok bintang duduk balik timur, duduk balik barat, duduk pergerakan bintang tu kan, ada turun naik juga. Jadi ada dua makna lah sini. Ada dua makna. Mawaqi' itu ada makna tempat-tempat turun Quran. An-nujum tu makna turun, dengan an-nujum dengan makna bintang. Jadi Allah Ta'ala menggambarkan Quran ni bagaikan bintang-bintang. Bagaimana fungsi bintang di langit, begitu juga fungsi Al-Quran di bumi. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala nak mempertemukan, Allah Ta'ala buat bandingnya Quran di bumi ni serupalah bintang langit. Bagaimana bintang langit ni, kalau orang duduk pada pasir, orang duduk di laut dan di mana, dia nak berjalan masa tu, dia berpadu kepada bintang. Disebut dalam ayat, satu ayat Quran dia kata, wa bin najmi hum yahtadun, wa bin najmi hum yahtadun. Mereka itu berpandu kepada bintang-bintang semasa mereka berjalan di laut, berjalan dalam gelap, berjalan di pada pasir. Maka dia berpandu pada bintang lah. Sebab kedudukan bintang, mawaqi' bintang tu dia ada satu ilmu lah. Bintang ni duduk sini, bintang ni duduk sini, dia boleh boleh baca kedudukan itu, kena ilmu bintang lah. Orang tak tahu ilmu bintang ni tak boleh dapat manfaat pun. Sama juga Quran. Allah Ta'ala buat bandingan Quran ni dengan bintang-bintang. Di mana Quran ni sangat banyak manfaat dia, dan cahaya Quran ni boleh menjadi panduan kepada hidup dalam dunia yang orang panggil dunia yang begini luas ni. Quran lah sebagai bintang yang memandu hidup mereka. Tapi sepengat tak adil juga je. Bintang ni kalau kita nak dapat manfaat dia, kita kena mengaji ilmu bintang tu. Kena mengaji ilmu bintang tu. Jadi kalau tak mengaji ilmu bintang, tengok saja bintang tu. Tak kira kan? Tengok nampak bintang tu duduk situ, bintang ni duduk sini, bintang ni lagu ni. Tapi tengok apa, tengok baca tikus, tengok mesin, kau tak faham ilmu bintang tu. Akhirnya tak ada dapat manfaat apa-apa, tak ada hasil gambar satu lah, kau tak kerti. Sama juga Quran. So dengan bintang juga lah. Kalau tengok Quran tengok begitu, yang boleh baca lebih kurang je, tak faham gambar satu,
Supaya kita tengok bintang lah juga ni. Tak ada hasil gapo nak rayaknya bagaimanapun, dua-dua ni benda besar belaka. Quran pun besar, bintang pun besar, dari segi memberi pimpinan dan memberi petunjuk kepada seseorang. Tapi kena tahu ilmu dia tu, kena belajar. Apa ni, mau jadi kerja, kalau tidak tak jadi kerja juga. Jadi Allah Ta'ala dua makna lah sini. Allah Ta'ala bersumpah dengan nujum, dengan makna Quran yang diturunkan secara beransur-ansur. Itu makna an-nujum. Nujum juga dengan makna bintang betul. Bintang. Jadi Allah Ta'ala seolah banding Quran dengan bintang dari segi boleh mendapat panduan. Sebagai bintang boleh memberi panduan kepada orang berjalan di padang pasir, dalam gelap, atau di tengah-tengah laut dan sebagainya, maka berpandu pada bintang. Sama juga Quran. Seluruh dunia seluruh dunia begitulah. Wa innahu, dan sebenarnya laqasamun, itu adalah sumpah. Laqasamun azim, mana sumpah yang besar. Allah Ta'ala ni kalau dia nak ayat benda-benda besar, dia bersumpah. Dia bersumpah nak ayat benda besar kan. Jadi sumpah Allah Ta'ala ni benda besar yang kita kena bagi perhatian. Dengan kita bagi perhatian itulah dapat ilmu. Dengan ilmu itulah kita boleh guna. Jadi benda-benda hak Tuhan nak tarik perhatian orang ni supaya bagi buat kajian ke, buat penyelidikan ke, untuk dapat ilmu, Allah Ta'ala bersumpah. Nak ayat benda tu benda besar. Wa innahu laqasamun, sebenarnya sumpah itu ialah lau ta'lamun, kalau kamu ketahui, azim, adalah sumpah yang besar. Sebab ia bersumpah besar, itu Allah Ta'ala. Tak besar sekali ni. Allah Ta'ala yang maha agung, maha besar, bersumpah dengan satu benda, sudah pasti benda yang dia buat sumpah tu benda besar. Kalau sekiranya Tuhan maksud Tuhan bersumpah semaknanya Quran yang diturunkan secara beransur-ansur itu dipanggil nujum. Maka Quran juga benda besar. Cuma orang kita tak besar tu lain lah. Orang kita Melayu ni tidak berasa besar sangat Al-Quran ni. Sebab tu dia tak ambil berat sangat. Tu tak boleh buat apa dah. Orang Melayu ni dia mati yang begitu je lah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi ahli Quran. Tu alhamdulillah, insya-Allah termasuk kita semualah. Jadi besar setara mana pun nilai Quran ni bagi setengah-setengah orang Melayu, bukan semua bagi setengah-setengah orang Melayu, dia tak berasa besar apa Quran ni. Sebab tu dia tak era sangat. Nasib Quran dalam masyarakat Melayu ni memang sedih. Nasib Quran dalam masyarakat orang Melayu cukup-cukup menyedihkan. Sebab orang Melayu tak besar sangat ke Quran ni. Bukan semualah, tapi sebahagian besarnya gitulah. Mengaji Quran pun hodoh-hodoh gitu ya. Jadi baca Quran pun hodoh-hodoh ya. Jadi tak faham pun tak apa. Padahal benda ni besar. Sepatutnya apabila benda ni besar, kita orang Islam kena besar lah bagi besar ni. Jadi sebesar mana benda, tak seagung mana benda tu, kalau kita pakai kecil, pakai pelekeh, tidak melihat, tidak memandang besar, tak beri penghormatan yang besar, dia jadi lekeh. Dia jadi lekeh. Macam Quran lah ni kan, peringkat peribadi pun jadi lekeh, peringkat masyarakat pun lekeh, peringkat negara pun lekeh. Jadi tidak berasa besar sangat, dan tidak meletakkan Quran tu macam bintang. Itu pulai masing-masing lah. Pulai. Jadi kita kena besar Quran ni, kena besar. Sebab apa? Sebab Tuhan kata wa innahu laqasam, sesungguhnya bersumpah dengan Quran ni azim, satu benda yang besar. Lau ta'lamu, kalau kamu ketahui. Mana berkait dengan ilmu jugalah. Bagi orang yang tahu, dia besar Quran ni. Kalau kamu tahu benda ni besar, maka kamu akan besar. Bagi orang yang tak tahu, bagi orang jahil, tak ada masalah dia. Ada Quran, tak ada Quran, hidup dengan Quran ke tak hidup dengan Quran ke, bagi orang jahil tak ada masalah. Asalkan boleh hidup sudah. Itu dia kata lau ta'lamu, kalau kamu tahu.
Nah. Dia tak sama orang tahu dengan orang tak tahu ni. Jadi itulah, wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Innahu, sesungguhnya Quran ini juga, innahu, dia dua makna tak ada tuan-tuan semua. Kalau kita kata makna an-nujum, mawaqi'un nujum, itu makna apa ni, tempat-tempat ada masa-masa turun Quran tu sendiri besar. Dan kalau kita berubah makna an-nujum tu dengan mana bintang sendiri tu besar juga. Nah, body dia besar, bintang sosok tu banding dengan bumi ni melipat kali ganda besar bintang lagi. Itu dari segi body dia, dari segi peranan dia, fungsi dia besar juga. Jadi pendek kata benda-benda Tuhan buat ni besar-besar berlaku. Nah. Jadi kalau Allah Ta'ala hak besar, orang tak besar, nah, Allah yang maha agung dan maha besar pun tak ada berasa malah mana. Quran ni lekeh lah bagi orang jenis tu lah, hak spesifik tu. Hak spesifik tu. Nah, bagi orang yang faham, ta'lamun, kalau orang tu tahu Allah tu maha besar, maha agung. Nah, jadi Quran ni gak besar benar lah, sebab Quran ni kalam Allah. Quran ni ucapan dan kata-kata Allah. Jadi kata-kata Allah ni kira keluar daripada Allah, bagi hak keluar daripada Allah Ta'ala. Besarlah bagiannya. Itu kalau tahu, kalau tak tahu, kalau ngajahid ada gitu ya lah, ada bahasa besar sangat ya. Innahu, sesungguhnya yang dibacakan kepada kamu itu ialah la Quran, adalah Quran. Bukan surat khabar ni. Bukan majalah ni. Ini Quran. Nah, Quranun Karim, ini sifat Al-Quran. Quranun Karim, Quran yang mulia. Nah, bukannya Quran yang main-main. Quran yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh para malaikat, dan dimuliakan oleh orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Itulah sifat Quran yang sudah pasti senantiasa memberi ajaran dan pimpinan yang mulia juga. Kalau Quran itu sifat sebagai la Quranun Karim, sudah pasti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Quran ini pun jenis karim, jenis mulia juga. Dia orang yang hidup dengan Quran pun akan jadi orang yang karim, orang mulia. Dah, boleh tarik lagi lah ke pihak peribadi, ke rumah tangga, ke masyarakat, ke sistem, ke negara, ke siapa ke negara tu. Bukan negara tu negara yang mendaulatkan ajaran Quran, negara tu akan menjadi daulah karimah, negara yang mulia. Nampak? Itu sifat Quran. Pasal apa Quran ni Allah Ta'ala sifatkan dia sebagai la Quranun Karim? Pertama, Quran ni daripada Allah. Yang kedua, Quran ni banyak kebaikan, dia banyak manfaat. Nah, Quran ni banyak kebaikan, banyak manfaat. Satu khazanah ilmu yang sangat hebat. Yang ketiga, Quran ni pula mukjizat Nabi, keramat. Itu yang menyebabkan Quran bersifat dengan karim. Dia menjadi bintang-bintang. Ayat-ayat Quran ini menjadi bintang-bintang yang memberi petunjuk pada manusia dalam perjalanan hidup ini. Jadi kita dalam hidup ini sebagai sebuah perjalanan yang memerlukan kepada Al-Quran. Sebagaimana perlunya orang berjalan di tengah padang pasir, di lautan, perlu kepada bintang. Jadi oleh kerana Quran itu sifatkan dia sebagai la Quranun Karim, Quran yang mulia, maka kita kena memuliakannya. Kena memuliakan Quran ni. Jadi memuliakan Quran ni lagu mana cara dia? Cara nak memuliakan Quran ni, nombor satu, kita kena berasa dan yakin bahawa Quran ni adalah kalamullah yang sangat besar makna dia, dan dia sangat banyak kebaikannya, dan sangat penting. Ini adalah amanah Allah Ta'ala. Amanah Allah ni.
Jadi kita berasa dengan hati kita, itu memuliakan dengan hati, itu memuliakan dengan perasaan kita. Nah, semua kita muliakan orang kan ni. Muliakan orang pun dia tiga sama naik. Pertama memuliakan dengan hati, memuliakan dengan perkataan, dan memuliakan dengan perbuatan. Memuliakan Quran pun begitu jugalah, kena memuliakan Quran dengan hati, kena berasa Quran ni hebat. Lepas tu memuliakan Quran ni dengan perkataan kita. Nah, dengan kita memuji Al-Quran, membaca Al-Quran, dan kita mengutamakan Quran. Selagi memuliakan kita dengan perbuatan kita, dengan hidup kita dengan Al-Quran. Kita mana hidup dengan Quran itu artinya menghormati Quran. Jadi kalau buat baca saja, tak menghormat, tak hidup dengan Quran, tak menghayati ajaran Quran, mana tak memuliakan lagi tu. Jadi memuliakan Quran ni sesuai dengan Tuhan katalah Quranul Karim ni kena tiga sama naik. Memuliakan dengan hati kita, kita berasa Quran terhormat, mulia dengan perbuatan kita, mulia dengan perkataan kita. Kita duduk mulia dah lah ni dah, cuma nak tingkatkan lagi kepada Quran ni, yang betul-betul kita menghormati Al-Quran, terutama dalam ajaran lah, ajaran Quran ni kita kena utama, kena ikut Quran, jangan ikut syaitan. Atas dunia ni ada dua, sama ada ikut Quran ataupun ikut syaitan. Syaitan tu hak sesak lah, hak sesak semua tu dia panggil syaitan. Benda hak karuk, benda hak sesak, benda hak tak betul tu dia panggil syaitan. Jadi kita lalan ini duduk di antara Quran dengan syaitan. Sejauh mana kita kalau tak ikut Quran kan sah dia ikut syaitan dengan sendiri, termasuk kadang-kadang dia sendiri jadi syaitan pula. Fi kitabim maknun, Quran ni tersimpan fi kitab, dalam kitab yang maknun, yang cukup terpelihara. Kitab-kitab di mananya benda yang mengumpulkan tulisan-tulisan kan. Sesuatu yang mengumpulkan tulisan-tulisan itu dipanggil kitab. Tapi yang dimaksud dengan kitab di sini ialah Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ni kira dia panggil macam pelan induk lah. Sebelum Tuhan nak buat dunia ni, dia buat pelan induk dulu, pelan yang besar sekali. Maka dalam Lauh Mahfuz ni lah tertulis segala-galanya. Maka Quran juga tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi Lauh Mahfuz tu dipanggil kitab. Lauhul Mahfuz tu kitab sebab dia mengumpulkan tulisan-tulisan. Dan dia juga maknun. Maksud maknun di situ ialah tersimpan dengan cukup baik, cukup terpelihara. Mana Quran duduk di Lauh Mahfuz ni tak ada siapa dia boleh sentuh. Tak ada siapa dia boleh sentuh, tak ada siapa dia boleh kaca, dan tak ada siapa dia boleh tengok di Lauhul Mahfuz itu. Ayatnya Quran ni memang dikawal rapi oleh Allah, tak ada siapa dia boleh ganggu. Apatah lagi nak ubah ke, nak tambah ke, nak capur ke dengan benda-benda yang tak betul ni, tak ada. Memang murni betul di bawah kawalan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kali ni? Siapa kali ni? Tidak macam kitab-kitab yang lain. Nah, kitab-kitab Taurat penuh kan habidah. Lagi pun tak tahu duk mana dah kitab Taurat hak asal tu. Hak duk ada lah ni tu, hak karut lagu dah tu, hak capur sana capur sini. Tulisan manusia. Nah, sama juga dengan kitab Injil. Walaupun ada kata ada kitab Injil, kitab Injil hak sebenar tak tahu duk mana dah. Dan gereja pun tak bakar kitab gereja hak asal tu. Ada dikatakan hak asal dia ialah Barnabas. Kitab Injil yang bernama kitab Injil Barnabas tu dikatakan hak original tu. Tapi Injil Barnabas orang tak guna dah di gereja-gereja sekarang ni. Disimpan begitu je. Tapi Quran ni tidak macam kitab-kitab lain. Ini satu tuah umat Muhammad lah. Mana kita sekarang ni masih boleh terima Quran
Supo dengan Quran di zaman Nabi. Supo. Tak korang sepatah, tak tambah sepatah. Dan tak ada siapa dia boleh kacau apa. Walaupun ada banyak musuh-musuh Islam cuba nak punuh Quran ni, cuba nak khianat keaslian Al-Quran, tak boleh. Sebab memang Tuhan kata dah, Quran ni di langit pun dijaga, di bumi pun Tuhan jaga. Hak duduk atas langit dulu mahfuz tu sama telah lah, Tuhan jaga daripada syaitan, daripada semua gangguan. Hak turun bumi pun Tuhan jaga juga. La yamassuhu, yang tidak disentuh. Quran ni jok zaman dulu lagi, jok zaman mahfuz lagi, dia tidak disentuh oleh sesiapa pun, illal mutahharun, melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui suci bersih. Makhluk-makhluk yang diiktiraf oleh Allah suci bersih baru boleh sentuh. Hak tu masa duduk langit dulu. Jadi makhluk-makhluk bersih ni yang diakui oleh Allah, yang bersih daripada syirik, bersih daripada dosa, bersih daripada benda-benda kotor, bersih daripada hadas besar, hadas kecil. Siapa dia? Malaikat-malaikat lah. Malaikat-malaikat adalah hak makhluk bersih ni. Nah, jadi zaman dulu lagi Tuhan tak benar, orang-orang kotor tak boleh sentuh Quran. Apabila Quran waktu ke bumi pun gitu juga. Allah Ta'ala tak benar orang kotor, orang cemar. Hanya sebab orang tak ada wuduk. Orang tak ada wuduk ni pun orang tak awal bersih juga. Sebab tu kita digalakkan dalam Islam duduk dekat keadaan wuduk sama. Maknanya apabila kita duduk dekat wuduk, maknanya kita sudah membersihkan diri kita daripada hadas besar dan hadas kecil. Dan hadas kecil, hadas besar ni pun tak bersih sebenarnya. Orang berhadas kecil, berhadas besar, mana orang tu tak bersih. Jadi nak membersihkannya, kalau nak semaya, nak baca, nak tentu Quran, kena ambil air semaya, ambil pun semaya tu baru bersih. Jadi kalau kita nak jaga kebersihan tu, kena jaga duduk air semaya sama. Lagi pun satu ibadat duduk dalam semaya ni. Amo teringat seorang Profesor Ahmad Ibrahim, meninggal dunia dah baru-baru ni. Profesor Ahmad Ibrahim itu seorang syekh kuliah di Universiti Islam Antarabangsa. Orang yang alim dalam dua bidang. Undang-undang Islam pun dia mahir, undang-undang barat pun dia mahir. Payah nak cari orang jenis lagu ni. Setengah-setengah orang tu, setengah-setengah profesor tu dia mahir dalam bab barat Islam, tak tahu mana. Ataupun dia hanya mahir ilmu Islam je, tapi hak barat pula tak tahu. Boleh kira sikit dan tu. Tapi dia ni mahir dua-dua sekali. Dua-dua. Undang-undang barat pun dia mahir, undang-undang Islam pun dia mahir. Dialah orang yang mencadang pada kerajaan Malaysia, supaya di bawah pimpinan Tun Mahathir pada masa itu, supaya letak dalam perlembagaan satu perkataan saja untuk nak selesai masalah Islam ni. Sekarang ni Islam ni jadi Islam berperlembagaan. Supaya raja berperlembagaan lah, bunyi raja, tapi dia tak boleh nak berkuasa penuh sangat sebab dia duduk di bawah perlembagaan. Panggil raja berperlembagaan, benda raja tu kena ikut perlembagaan. Tak apalah lagu tu. Tapi Quran pun dia jadi Quran berperlembagaan juga. Mana Quran tu duduk bawah perlembagaan. Mana-mana ajaran Quran yang bertentangan dengan perlembagaan, maka Quran kena mengalah. Sebab Quran tu duduk bawah perlembagaan. Tak boleh pergi lagu tu. Dia jadi syirik pula. Syirik dengan perlembagaan lah pula dia. Pasal perlembagaan itu besar pada Quran. Jadi dia mencadangkan supaya letak dalam perlembagaan, ubah sikit perlembagaan dengan tambah sikit. Undang-undang yang tertinggi di Malaysia ini ialah undang-undang Islam, sesuai dengan Islam sebagai agama negara. Undang-undang yang tertinggi di Malaysia ini ialah Islam. Dan mana-mana undang-undang yang bercanggah dengan undang-undang Islam,
Mana-mana undang-undang yang diguna di Malaysia ni, barat ke apa ke, bercanggah dengan undang Islam, maka ianya adalah terbatal. Setakat mana ia bercanggah, setakat mana ia bercanggah. Hak tak bercanggah tu boleh kekalkan. Itu di antara cadangan Profesor Ahmad Ibrahim satu masa itu, sebesar dulu. Tapi siapa dia mati pun pihak pimpinan tak apa negara tak ambil hal pun. Jadi di nak amun nak banyaknya sampai hari ni lah lagu tu pelbagai kita ya. Quran ni duduk bawah pelbagai. Hak undang-undang hak Quran ni kalau tak bercanggah, nikah kahwin apa tak bercanggah pelbagai tak apa. Tapi kalau hak jinayah dan sebagainya itu tak boleh, sebab dia bercanggah dengan pelbagai. Jadi Quran jadi kecil lah, kecil. Profesor Ahmad Ibrahim akan tanya dia kata, Prof, apa rahsia Prof ni tak aja sakit, sihat segar semua, tak ada jangkit kronik, tak ada lah, apa rahsia? Orang penuh tanya dia jawab sepatutnya. Dia kata, saya antara rahsia, dia kata dia, saya senantiasa berada dalam wuduk, dalam keadaan berwuduk. Duduk dalam wuduk semua. Jadi orang duduk dalam wuduk semua ni orang bersih, orang suci. Tidak akan dihinggapi oleh syaitan, tak akan dihinggapi oleh penyakit dan sebagainya. Nak ayat Quran ni suci tak suci dia nya, orang yang tidak suci tak boleh sentuh Quran, tak boleh sentuh Quran. Jadi kalau orang tu nak sentuh Quran, mesti dia cuci dulu daripada syirik dia, dosa dia. Dan kalau hak Islam dah ni, kena ambil air sembahyang, tak boleh. Dan Nabi SAW sebut, la yamassul Quran illa tahir, tidak boleh sentuh Quran kecuali orang suci. Orang suci daripada hadas besar, hadas kecil, daripada haid, nifah dan sebagainya. Tanzil Quran ni pula bukan ciptaan manusia, bukan ciptaan syaitan, bukan ciptaan Muhammad sebagai yang dituduh oleh pihak-pihak tertentu. Sampai hari ini pun orang barat, orang kafir barat dia tuduh Quran ni ciptaan Muhammad sampai hari ini. Dia kata Quran ni bukan dari langit, ini ciptaan Muhammad. Sampai hari ini fitnah ni tak selesai. Walaupun Allah Ta'ala sudah menafikannya bahawa Quran ni bukan ciptaan sesiapa pun, bukan sahih, bukan jampi daripada tok-tok bama, bukan syair, dan bukan kata-kata manusia, bukan kata-kata Nabi Muhammad. Dia adalah tanzil. Quran itu diturunkan min Rabbil Alamin, dari Tuhan Al-Alamin. Rabb di mana Tuhan? Tuhan dan Tuhan Al-Alamin pada seluruh alam ini. Allah ni banyak, sebab tu dia buat mari dengan kata jamak. Alam zahir yang kita nampak ni, alam malaikat, alam barzah, alam tu banyak jenis alam ni. Alam yang akhir sekali ni panggil alam apa? Alam yang akhir sekali dia panggil alam akhirat. Waktu dia panggil the last world, alam yang akhir sekali. Jadi semua alam-alam yang banyak tu siapa dia Tuhan? Tuhannya setuhannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Setuhan ya. Sebab tu tak usah siapa nak jadi Tuhan lah. Tak usah siapa nak belagak jadi Tuhan. Kalau siapa-siapa nak belagak jadi Tuhan, maka dia telah mensyiriki Allah dalam bab ketuhanan. Dan kita pun tak boleh menganggap yang lain daripada Allah sebagai Tuhan. Kalau kita tak percaya pula ada pula Tuhan yang lain daripada Allah, mana syirik lah tu. Syirik dalam bab ketuhanan. Jadi kalau nak kira alam ini, Al-Quran, insan, hayawan, tumbuh-tumbuhan dan semua sekali ni setuai je. Setuai je. Siapa dia? Allah. Allah lah Tuhan pada segala-galanya. Jadi ketuhanan Allah inilah yang mutlak, dan ketuhanan Allah inilah yang kita kena faham balik.
Walaupun kita dalam bahasa Melayu kita ni ada juga diistilahkan apa ni, jadi Pertuan Negeri Pulau Pinang atau Pak Tandak Raja lah. Jadi Pertuan Negeri Melaka lah. Tapi tuai-tuai itu tidak mutlak, itu dilantik ya. Bukan tuai semati. Nah, supaya juga tuai-tuai hak orang panggil tuai tanah, tuai kereta, tuai rumah, tuai hak kita dah panggil tuai biasa ni tidak mutlak. Itu sementara ya. Tapi tuai hak semati, dialah yang mencipta, dialah yang menjaga, dialah yang mentadbir, dialah segala-galanya satu sahaja. Itulah yang bernama Allah. Itulah tuai hak sebenar ya? Jadi oleh kerana Allah ni Rabbil Alamin, tuai pada seluruh alam ini. Jadi Allah Ta'ala buat alam, buat manusia, buat segala macam ni tidak buat sia-sia. Dia tidak membiarkannya ya? Tapi dia menjaga, memelihara, mengurus dengan baik. Sebab itulah dia tanzil, dia menurunkan Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala waktu turun Quran ni sebagai satu komponen daripada pentadbiran dia. Sebab Quran ni sebagai perlembagaan universal. Quran ni sebagai perlembagaan universal. Oleh kerana Allah tertuai, maka siapa-siapa yang nak guna harta Allah Ta'ala ini, siapa-siapa nak guna langit bumi hak Allah Ta'ala ini, maka dia kena rujuk kepada perlembagaan yang telah ditetapkan oleh Allah. Berapa nama perlembagaan dia? Iaitulah Al-Quran. Quran ni sebagai perlembagaan universal dan amanah Allah Ta'ala, supaya semua orang yang nak guna dunia ini, nak guna apa pun harta benda Allah Ta'ala ni, kena rujuk ke perlembagaan itu. boleh nampak tu? Apa nama tu, nak ayat betapa besarnya Quran ni. Jadi kalau benda besar begini mau buat main-main juga. Jadi ada satu Ibnu Zaid mengatakan, kafir Quraisy mengatakan Quran ini diturunkan kepada syaitan. Oh, jahat ngerti. Dia kata Quran ini diturunkan kepada syaitan. Orang Quraisy kata. Maka datanglah ayat ini menegaskan bahawa syaitan itu kotor. Sebab tu dia tidak boleh menyentuhkan Quran. Macam mana nak Quran yang diturunkan kepada syaitan? Syaitan itu kotor, najis, cemar kan? Tak mungkin turun kepada syaitan. Mari zaman moden ni pula ada pula manusia yang paling celaka zaman ni. Namanya Salman Rushdie. Ini manusia yang dijatuh hukuman bunuh oleh Iran. Yang dihalau darahnya oleh Iran, boleh bunuh siapa-siapa pun. Itu nama Salman Rushdie yang sekarang ini di bawah, dilindungi oleh Scotland Yard. Di British, pihak Scotland Yard dia jaga dalam ni. Pasal apa? Pasal orang nak bunuh dia. Apa? Sebab dia kata Quran ni adalah surah-surah syaitan. Dia tuduh Quran sebagai surah-surah syaitan. Sekali tapi satu, sampai kali ni tak dikeluar ke mana-mana. Pasal orang nak bunuh dia. Quran ini jelas tanzilun min Rabbil Alamin, diturunkan oleh dari Allah, Tuhan pada seluruh alam ini. Jadi siapa-siapa nak bercakap dengan tuan dunia ni, tuan alam ni, bercakaplah dengan Quran. Tuhan sudah siap berlaku dah situ. Afa bihadzal hadis, patutkah kamu wahai golongan yang kufur engkar bihadzal hadis terhadap keterangan Al-Quran ini. Hadis ni mana percakapan, asal mana al-hadis ni percakapan. Nah, jadi kalau percakapan Allah juga dia panggil hadis, hadisullah, percakapan Allah. Kalau percakapan atau percakapan Nabi dipanggil hadisul Rasul. Nah, dari segi bahasa lah, dari segi bahasa. Kalau percakapan manusia dia panggil hadisun nas, percakapan manusia.
Jadi sini pun dia guna al-hadis, mana percakapan. Apabila hazal hadis, apakah terhadap keterangan dan percakapan Allah ini antum mudhinun, kamu bersikap bena tak bena? Antum mudhinun ni mana bena tak bena? Mana buat main-main? Apakah Quran yang menjadi kalamullah ini kamu nak buat main-main? Jawabnya tak boleh lah. Nak main-main Quran tak boleh. Atau nak orang panggil apa? Yalah, nak campur-campur dengan orang lain pun tak boleh. Asal mana mudhinun ialah man yudahinu fil amri, iaitulah orang comel. Asal mana duhnun ni minyak. Asal makna duhnun tu minyak. Nampak? Jadi seseorang itu apabila nak pelicin, nak pelembut, dia buh minyak. Dia buh minyak, maka itu dipanggil mudahanah. Mudahanah mana mulayanah, nak suruh pelembut. Pelembut lagu mana? Supaya hak kerah-kerah tu jadi lembut, hak dasar-dasar tu jadi cair. Hak tegah-tegah tu jadi tak tegah. Hak serius-serius tu jadi tak serius. Jadi Allah Ta'ala kata, apabila hadal hadis antum mudhinun, paktukkah kamu dengan kalam Allah, dengan Quran ini kamu nak buat main-main dalam hati kamu nak pelembut, kau nak berapa, nak jadi, nak percaya Quran ni supaya Quran turut kamu? Tak boleh. Nak menundukkan Quran kepada perlembagaan, mana boleh. Nak pelembut Quran ni supaya tunduk pada kehendak kamu, tak boleh. Apakah kamu nak buat lagu tu? Quran ada, tapi Quran kena turut kamu. Quran kena lembut, tunduk pada kamu, tak boleh. Apa kamu nak buat kerja lagu tu? Kamu kena turut Quran, bukan nak pelembut Quran tu supaya turut kamu, tak boleh. Sebagaimana dia punya almarhum Syekh Muhammad Ghazali daripada Mesir, seorang ulama besar, yang bertaraf dunia jugalah, daripada Mesir. Dia kata, kita dengan Quran, kamu dengan Quran, dia kata kita kena penaik taraf diri kita ni biar sama tinggi dengan standard hak Quran nak. Quran ni standard Quran nak setara mana, kita kena usul biar sampai ke standard tu. Jangan pula kamu duk kara waktu orang Quran ni sama rendah dengan standard kamu. Jadi akhirnya Quran ni duk turut kamu lah, sama tinggi dengan standard kamu. Bukan begitu. Itulah mudhinu. Mudhinu mana dia nak cari jalan nak pelembek Quran, nak hak Quran tengah dia nak percaya, nak buat tu supaya Quran ni ngikut acuan hak dia nak. Supaya dia kata apabila kuat Melayu, kuat Islam. Apabila kuat Melayu, kuat Islam. Tak lagi. Banyak hak Melayu hak kuat Islam tu penuh. Hak Melayu kuat lah. Melayu tu dari segi Melayu dia tu kuat, tapi Islam tak tahu mana pun. Tak ada jaminan apabila kuat Melayu, kuat Islam. Sebab banyak dah bukti orang Melayu kuat penuh Islam. Banyak bukti. Dia kuat dari segi ekonomi, kuat politik, tapi Islam tak tahu mana. Kelubung pun tak lekat, tutup aurat atas kepala pun tak lekat. Lepas tu, padahal fardu ain itu benda fardu ain, bukan sunat-sunat. Fardu ain hak mudah pun tak boleh sahkan fardu ain hak payah. Nak kata kuat Melayu keluar Islam, karut ya. Dia hak betulnya kena kuat Islam, barulah kuat Melayu. Kuat Islam, kuatlah Melayu, insya-Allah. Tapi kalau kuat Melayu je, tak lagi. Dia Melayu ni tuan-tuan semua, kalau kita nak tengok dari segi sejarah lah, Melayu ni tak ada agama satu sebenarnya. Zaman Hindu dulu tu kena tengok sejarah asal.
Zaman Hindu dengan Melayu tak ada kapal satu. Tak ada kapal satu. Semata karah gitu ya sejarah Melayu ni. Melayu ni jadi maju, bertamadun tinggi setelah mari Islam. Apabila Islam ni orang Melayu terima, turut Islam, tinggal benda-benda yang bercanggah dengan Islam, di situlah Melayu bertamadun. Jadi ada huruf sendiri, ada tulisan sendiri. Bahasa Melayu ni boleh kata sebahagian besar bahasa Arab. Nah, cuba buat bahasa Arab pada bahasa Melayu. Tak ada. Tak ada satu Melayu. Jadi apa yang kita nak tinggal Islam ni? Islam yang mengangkat martabat Melayu. Setelah Melayu naik tinggi, nak tinggal Islam pula. Tak betul. Dia kena kuat Islam ni, barulah Melayu jadi kuat. Tapi kalau Islam lemah, Melayu pun hanyut lalu. Tu dia. Sebab itulah orang Melayu tak usah jadi mudhinun, tak usah jadi golongan mudhinun. Lagu mana golongan mudhinun? Golongan duk percaya Islam. Itu mana duk pelicing Islam ni biar jadi lembek, biar jadi cair. Padahalnya Melayu tu kena pelembek je. Melayu kena pelembek biar betul dengan Islam, biar ikut acuan Islam. Jangan duk pelembek Islam. Tak. Supaya kita keluar dengan kaki kita. Tak. Kalau kita beli seluar terpendek, kita nak kerak kaki ke kena beki seluar? Nah, beli seluar pendek. Nah, jadi akhirnya lagu mana nak buat? Nak beki kaki ke nak beki seluar? Dia kena beki seluar, jangan beki kaki tu. Nah, sebab hak asalnya kaki tu. Sama juga Islam dengan Melayu. Dia kena betul Melayu tu dengan Islam. Jangan duk pelembut Melayu, duk percaya Islam, duk betul dengan Melayu. Supaya kita jangan jadi golongan mudhinun. Mudhinun, orang yang duk comot minyak kat Islam, duk suruh Islam jadi lebih baik, biar Islam tunduk ke Melayu. Mana Melayu suka kat Islam, dia terima. Orang tak suka, dia tolak. Jadi Islam Melayu dia panggil. Bukan Islam asal daripada Allah dan Rasul. Tak boleh lagi lah kata. Jadi apa kamu duduk sekat beno tak beno nak pelembek Islam ni, nak pelembek Quran ni, supaya jangan bercanggah dengan kehendak kamu. Ini dari konteks orang Arab dulu. Orang Arab dulu dia tak siap ubah. Dia tak siap ubah akidah, ideologi dia, pemikiran dia, cara hidup dia. Dia nak pertahan hak jahiliah dia tu, lalu dia nak pelembek Islam ni biar boleh kompromi dengan jahiliah. Tak boleh. Tak boleh. Wa taj'aluna rizqakum, dan kamu jadikan sikap kamu mendustakan. Taj'aluna rizqakum, kamu menjadikan rezeki kamu. Ni payah sikit ayat ni, faham tak dah? Kamu menjadikan sikap kamu mendustakan Quran itu sebagai apa nama, sebagai ganti bahagian dari nasib kamu daripada menerima dan mensyukuri ajarannya. Patutkah gitu? Bagaimana maksud ayat ni? Kamu menjadikan rezeki kamu. Allah Ta'ala menamakan Quran ini sebagai rezeki, yang ini pemberian Allah. Bagi hak turun langit ni banyak rezeki juga tak? Bagi hak turun langit ni rezeki, hujan turun langit, semua turun langit, embun tak embun segala macam, rahmat Tuhan semua daripada langit. Dalam banyak-banyak hak turun langit tu, rezeki kamu belakang tu. Tapi rezeki hak besar sekali Quran. Quran lah rezeki hak besar sekali. Patutkah kamu mendustakan Quran ni sebagai ganti kepada bahagian dan nasib kamu menerima dan mensyukuri ajarannya? Maknanya terima Quran dan mendustakan Quran. Nampak? Jadi patutkah kamu tukar sikap mensyukuri terhadap nikmat Quran ini yang menjadi rezeki yang besar kepada kamu itu, dengan kamu tukar dengan apa? Tukar dengan sikap mendustakan Quran, tak percaya ke Quran. Patutkah lagu tu? Jawabnya tak patut.
dah kamu dapat rezeki yang besar daripada Allah, tak usah tukar syukur dengan tak syukur tu. Kamu kena kekal dengan syukur tu, jangan tukar dengan benda lain. Nampak tu? Tu ayat ni dia ajar sikit yakni pendustaan tu satu hal, menerima satu hal kan. Jangan kamu tukar dengan mendusta tu. Begitu. Jadi Tuhan namakan Quran ini sebagai rezeki. Jadi kalau rezeki yang besar dia tolak juga, tak sih juga. Orang panggil orang tolak rezeki lah tu. Jadi orang tak ambil berat terhadap Quran, tak mengaji Quran, tak mengaji, orang tolak rezeki Tuhan. Tak ambil berat terhadap rezeki Tuhan yang besar ini. Mana orang tolak tuah. Tapi rezeki lain dia terima tak? Rezeki duit, rezeki makan terima. Rezeki ni dia tolak. Yani wa taj'aluna syukra rizqikum annakum tukadzibuna birazikikum, dengan kamu syukur, dengan kamu tukar bersyukur pada rezeki yang Tuhan beri kepada kamu, dengan kamu mendustakan hak beri rezeki itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah gitu. Nah, apabila Allah Taala beri rezeki kepada kamu, jangan kamu tukar dengan yang lain. Kamu kena syukur kepada Tuhan yang beri rezeki, seperti Allah Taala lah. Jadi kita nak syukur terhadap Quran ni lah ke mana? Dia kena tiga sebut tadi lah juganya. Bersyukur dengan Quran ni dengan lisan, dengan kita mengaku Quran daripada Allah. Bersyukur dengan hati, dengan kita berasa mujur, kita berasa bertuah kita jadi ahli Quran. Nah, kita berimeh dengan Quran, itu syukur dengan hati lah tu. Lepas tu syukur dengan perbuatan, iaitu kita hormatkan Quran, mengaji Quran, mengajar Quran, berjual dengan Quran, buat apa Quran suruh. Mana kita hormat Quran lah tu. Syukur pada Quran ni pun ada tiga juga. Nah, dan selagi disebut dalam kitab, dia kata salah satu pada syukur Quran ni dah baca Quran tu sendiri, dah belajar Quran tu. Orang yang tak ambil berat terhadap Quran, tak belajar Quran, tak baca Quran, tak ingat Quran, orang itu tak erti terima kasih kepada Allah terhadap nikmat dan rezeki yang besar ni. Tak terima kasih, sebab dia tak berasa besar sangat Quran ni. Ada setengah-setengah dia kata awal belajar benar lah orang muda-muda Quran ni. Dia kata orang muda-muda yang ngaji Quran, orang tua tak dah. Nah, banyak negatif kan Melayu ni. Tak apalah lah ke lah. Hak nak negatif lah, hak nak positif pula. Kita yang buat keputusan memilih. Kita nak milih jadi kau, nak jadi ahli Quran, silakan. Nak pilih tak, nak jadi ahli syaitan, halah ke lah. Pilihlah. Sini tempat memilih. Di sini tempat memilih. Lah ke lah. Sekarang ni Tuhan beri kuasa ikhtiar untuk kita pilih. Nak pilih tak saya mengaji, halah, tak apa. Nak pilih nak jadi jahil, halah lagi lah. Nah, orang mengajar tempat tangga tak mari, halah lagi lah, tak apa. Lah ni tak satu. Pilihlah nak pilih hak mana. Di sini tempat memilih. Lepas tu tangguh sendiri lepas pada ni. Tangguh sendiri. Bila falaula idza balagatil hulqum. Ani barulah khabar. Apabila nyawa dak lekuk. Apabila nyawa dak lekuk, barulah nak panggil baca Yasin. Baca Yasin apa dia tak bertemu Yasin pun sebelum pada ni. Dia sendiri cuma tak tahu Yasin mana. Nak cari Yasin. Sebab apa? Pasal nyawa dah lekung dah. Tu pun orang lain lah, tidak dia dah tu pun kan. Orang lain pula telus baca Yasin ke dia. Agak ke dia tak juga. Yasin tak tahu mana. Apabila nyawa dah lekung, baru nak cari Quran, baru nak cari ustaz, baru nak cari orang pandai baca Quran. Baca Quran apa? Bukan dia tak ada duduk Quran pun. Dia bukan ahli Quran pun. Tapi orang hidup lah sial lah pula. Orang hidup dia sial. Orang hidup dia sial pula. Falaula idza balagatil hulqum, alangkah eloknya kalau semasa roh salah seorang kamu yang hampir mati itu
balaghatil hulqum, sampai ke halqum. Molek benar pada masa tu, masa tu ngak tu akhir hayat tu. Wa antum hina idzin tanzurun, sedangkan kamu pada masa tu berada di sekelilingnya. Hina idzin tu pada masa tu. Tanzurun, duk tengok, tak boleh buat apa. Tanzurun ni menyaksikan keadaannya. Jadi keadaan orang nak mati dan penderitaannya tu. Jadi orang tu tengok ni sama ada doktor ke, sama ada orang biasa ke, apa kat tengok lah. Kalau kita ke hospital, kau boleh tengok dia punya apa nama tu, mesin dia kena tek kau turun nombor tu, kau turun habis nyawa, habis mesin tu kosong. Doktor pun tengok, doktor pakar je tengok, tak ada apa. Hak keluarga tak tidak doktor sama telah lah. Itu mana wa antum hina idzin tanzurun, kamu pada masa tu pakak dia tengok ya, tak lewat apa dah. Ya, sama dah tengok tu keluarga kah, hak tengok tu doktor pakar kah, hak tengok tu tak kira siapa lah. Dan siapa masa tak lewat apa dah. Wa nahnu, dan kami pada masa itu kata Allah, aqrabu ilaihi minkum, lebih dekat kepadanya, kepada si mati itu daripada kamu. Kami ni maksudnya Allah dan juga tim para malaikat. Tim malaikat nak ambil nyawa tu, dia Malakul Maut ni dia ada tim dia juga, bukan seorang dah. Tim malaikat tu nak ambil nyawa tu memang duk dekat benar dengan kamu, duk dekat benar dengan mayat tu, dengan anak mati tu. Tapi walakin la tubsirun, tapi kamu tidak dapat melihatnya. Tak boleh tengok kerja-kerja Malakul Maut dengan tim dia tu. Falaula in kuntum ghaira madinin, maka bukankah eloknya, alaikum moleknya, in kuntum ghaira madinin, kalau kamu orang-orang yang tidak dikuasai. Ghaira madinin tidak dikuasai oleh siapa? Tidak dikuasai oleh Malakul Maut, tidak dikuasai oleh mati. Nah, kalau kamu tak ada kuasa sengoti, molek benar kalau kamu masa melekung nyawa nak sampai lekung tu, ya kamu tolak kelik semula. Molek benar kalau masa tu, kalau boleh lah. Nenek dah nyawa siapa akan lekung, panggil doktor pakar ke, tolak semula, jangan siapa akan lekung. Tarji'unaha, kamu kembalikan roh itu kepada keadaan sebelumnya. Nah, jangan udah sampai mati. Molek benar kalau gitu. Tapi siapa dia yang kuasa, tak lewat apa dah. Kalau kamu boleh buat lagu tu, Allah comel benar, hebat benar lah kamu lah. Mana malaikat mau naik ruh sampai kalau kamu tolak kelik semua lah, boleh ni. Jadi badikrah dengan malaikat. Halah lah dia kata, kalau boleh itu kan. Mana pada masa itu kamu tidak lagi dikuasai oleh para malaikat dan Malakul Maut, mana kamu boleh tahan. Jawabnya tak ada lah. In kuntum sadiqin, jika betul-betul kamu nak orang-orang benar, orang benar boleh berkuasa sengati, hingga sampai dekat nak mati pun tak jadi mati. Ni Malakul Maut nak ambil nyawa pun kamu lawan dia, jadi kalah Malakul Maut, tak boleh ambil nyawa. Kalau betul-betul lagu tu hebatlah kamu. Pasal apa dia boleh? Jawabnya tak boleh. Kalau tak boleh kan tak sedut sombong lah. Kalau tak boleh setara tu, tak sedut sombong lah, tak sedut agah lah, tak sedut takabur lah. Tunduk dan patuh sajalah kepada Allah. Kalau tak boleh setara tu kan. Fa amma in kana minal muqarrabin, maka jika kesudahannya lah ke mana? Kesudahan mati tu. Kesudahan mati tu bergantung kepada hak sebelum mati itulah. Hak hidup dia sebelum mati itu setara mana. Fa amma in kana minal muqarrabin, jika sekiranya si mati itu dari orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang didekatkan dengan Allah, didampingkan dengan Allah dengan sebab imannya, amal salehnya yang tinggi derajatnya, orang baik dengan Islam, orang hidup dengan Islam, hidup dengan Quran, maka
farauhun, maka ia akan beroleh rehat kesenangan, waraihan, dan rahmat kesegaran. Kalau dia jenis muqarrabin, orang dekat dengan Tuhan, itulah masa depan dia, itulah kesudahan dia. Wa jannatu na'im, syurga serta syurga kenikmatan. Itulah hasil dia. Wa imma in kana min ashabil yamin, dan jika sekiranya ia daripada puak kanan. Puak kanan ni puak hak rendah sikit daripada puak muqarrabin, tapi orang kanan lah. Orang kanan ni orang kuat jugalah dah. Fasalamul laka, maka dikatakan kepadanya, salam, selamat sejahteralah kamu. Nah, min ashabil yamin, kerana engkau ni pada puak kanan. Nampak tu? Gitu. Disebut dalam Ibnu Mas'ud, ada sebut Ibnu Mas'ud kata, iza ja'a malikil maut, ni orang hak kanan, orang hak Islam betul lah, orang Islam hak kuat, bukan Islam pilih-pilih dak ni. Kata Ibnu Mas'ud, iza ja'a malikil maut, apabila malikil maut mari liyaqbid ruhul mu'min, untuk ambil nyawa orang mukmin, qala, malikil maut kata, rabbuka yukri'uka salam. Dia kata, wahai si orang mukmin ni, dia kata, Tuhanmu kira salam kepadamu. Allah kira salam kepadamu. Orang nak mati tu orang mukmin. Wa kadzalika yusallimu alaihi munkar wa nakir indal mas'alati fil qabr. Demikian juga orang mukmin ni bila duduk dalam kubur, malik muka nakir nak mari periksa dia, nak mari interview dia tu, muka nakir wi salam, assalamualaikum. Begitu juga para malaikat pakat beri salam belaka. Semasa nak bangkit, semasa di mana saja bertemu dengan malaikat, malaikat beri salam ke dia, doa selamat, salam doa selamat nah. Itu menapa salamul laka min ashabil yamin, selamat sejahteralah kamu kerana engkau daripada puak kanan. Puak kanan Islam, mana orang kuat Islam. Wa amma in kana minal mukadzibin, dan sekiranya dia daripada puak kiri. Puak kiri ni puak menentang Islam. Nah, dia ni minal mukadzibin, orang yang mendustakan rasulnya, ad-dhalin, lagi sesat. Fanuzulum min hamim, maka sambutan yang diberikan kepadanya, sambutan ni hak mula-mula. Kalau siapa lagi kubur, sambutan hak mula-mula siapa kubur tu, itu mana nuzulun. Semua orang pergi kubur kita, gapo nama kita sambut dia mula-mula? T.O. tak? Biasa orang Melayu, orang siapa pun kita mula-mula kita sambut dengan T.O. dulu. Kalau orang Arab, kalau musim panas dia sambut dengan air sejuk. Dia sambut dengan air sejuk. Lepas tu barulah hak lain-lain. Tu hak orang juruh tu. Dan kalau hak tak juruh, setengah jam duduk tu takut mana lagi. Air T.O. pun tak keluar, air sejuk pun tak. Tu hak jenis kedekut kan panggil. Duk buah kawasan begitu ya. Dia sunat, kau pergi rumah tamu, rumah kita sunat. Ikramud, hak akad air tu sunat, tapi menghormati tamu tu wajib. Ikramud daif wajib, menghormati tamu tu wajib. Sebab apa? Sebab kalau kita pergi rumah orang tidak hormat, dia jadi baloh pada tu. Jadi baloh. Tamu-tamu pergi rumah tu wakil, air pun tak akak tu wakil berapa lah kata. Lagi jadi balah lah. Tapi sunat pada asalnya akad air itu sunat. Hormat keseluruhan itu wajib. Wajib. Jadi rupa-rupanya dari kubur sambut tak awal pun dia panggil nuzulun. Nuzulun ni hak akad mula-mula tu. Akad sambut tak mula-mula tu panggil nuzulun. Dalam kubur lagi Tuhan hormat ke dia, akad apa nama? Panuzulun ni puak-puak sesak ni. Tak kira lah bangsa apa, Melayu tak Melayu, kalau sesak sebutin mendustakan Quran, tak kira bangsa apa, Melayu ke Cina ke India ke, sesaklah dia. Orang ni Tuhan sambut dia dengan apa nama? Min hamim, dengan air panah. Air panah yang menggelegok, itu mana hamim. Siapa saja tu dia akad lah air panah. Itu dia, air panah saja sebut ni.
Bukan air panas saja, wa tasliyatul jahim, serta selaran api neraka. Semua dengan air neraka. Sambut dengan air panas. Sebab apa? Sebab manusia ni dia dahaga, dia panas, dia dahaga dia nak ke air. Air panas. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Sesungguhnya segala yang disebut itu daripada awal sampai akhir, awal surah sampai akhir surah ni, lahu haqqul yaqin, ada kebenaran yang sangat meyakinkan. Hingga sampai haqqul yaqin ni dia apa ni, dia ada ilmu yakin. Ilmu yakin, ilmu yang meyakinkan. Apa tu haqqul yakin? Hak sungguh-sungguh yakin. Nah, dia selagi dia panggil ainul yakin. Ainul yakin, hak yakin yang kita tengok jelas. Katalah orang pergi ke Mekah tu sendiri. Mekah tu sendiri, kita orang tak pergi ke Mekah ni, kita dah dengar Mekah ni, dan kita ada ilmu yang meyakinkan tentang Mekah. Nah, dengar maklumat Mekah ni, kita tak pergi lagi, tak tengok lagi. Itu dia panggil ilmu yakin. Lepas tu apabila orang duk cerita gitu lagi ni, ramai dah orang duk cerita, sampai kepada hakul yakin, yakin sungguh Mekah ni ada. Dah, tahu-tahu kita duk tengok gambar TV ke apa, yakinlah. Itu hakul yakin. Tiba-tiba kita sendiri sampai ke Mekah, kita pergi sendiri ke Mekah, tengok Mekah sendiri. Itu ainul yakin. Kita tengok dengan mata kepala kita sendiri. Supaya juga dengan akhirat, supaya dengan syurga neraka, dosa pahala ni, kita lah ni duduk dalam peringkat awal ilmu yakin. Ini kalau mengaji lah, kalau tak mengaji kan duduk jahil situ je lah. Ilmu yakin tu tak ada. Ini pun kalau mengaji, dan kalau tingkatkan lagi dia sampai pada hakul yakin, yakin sungguh-sungguh. Ada yakin sungguh-sungguh tu kan, ikut bunyi lah ni, bergerak lalu lah. Selagi dia mati. Apabila dia mati, dia boleh tengok syurga neraka, dosa pahala kesannya lagu mana, dan tengok azab sendiri, tengok itu panggil ainul yakin. Maka dia kata sini, inna hadza lahu haqqul yakin, sesungguhnya segala yang disebut itu adalah kebenaran yang yakin. Itu bolehlah, sama ada ilmu yakin ke, haqqul yakin ke, atau ainul yakin setelah dia mati. Nah, oleh kerana benda ni benda betul, benda sebenar, maka benda ni benda suci. Quran dia suci, maklumat dia suci, ilmu dia suci belaka, tak bercampur sikit abuk dengan benda-benda kotor dan karut. Maka fasabbih, bertasbihlah dengan menyucikan Allah sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Fasabbih, bertasbihlah memuji nama Tuhanmu, bismi rabbik, dengan nama yang Tuhan bega kamu tu. Rabbik, Tuhan yang bega kamu, jok zamir roh lagi, zamir roh, zamir jasad. Lepas pada ni dia pega pula dalam kubur, pega pula daripada masyar, pega pula dalam syurga tu. Itu mana Rabbik Al-Azim, yang maha besar dan maha agung. Oleh kerana benda dia benda besar, ni nikmat besar, tanda syukur kita kepada Allah, kita kena bertasbih banyak-banyak kepada Allah, memuji Allah, menyanjung Allah, menyucikan Allah daripada benda-benda yang tak sesuai dan tidak layak dengan Allah. Nabi kata kalimatani khafifatani ala lisan, ada dua kalimah yang ringan dalam sebutan lidah, saqilatani fil mizan, tapi berat dalam timbangan, habibatan ila rahman, dan sangat disukai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Ada dua patah saja, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Inilah dua patah yang Tuhan sangat suka, dia sangat berat dalam timbangan, dia sangat mudah disebut. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Payah kau sebut ni, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Dan disebut dalam hadis lain, Nabi kata inna ahabbal kalam ilallah subhanallahi wa bihamdih. Perkataan dia sebutan yang paling Tuhan suka ialah subhanallah wa bihamdih. Dan Nabi sebut, siapa dia kata subhanallahil azim wa bihamdih, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, Tuhan tanam dengan benih subhanallah wa bihamdih itu satu pokok tamar dalam syurga.
Dan satu lagi hadis Nabi kata, siapa dia baca subhanallah wa bihamdih 100 kali setiap hari, dia ampun dosanya, walaupun dosanya itu seperti buih di laut. Besar perkataan ni. Sebab perkataan itu memuji Allah. Jadi marilah kita banyak-banyak memuji Allah kerana bersyukur terhadap nikmat syurga, nikmat yang disebutkan dalam surah-surah dalam Quran sendiri. Dan kita subhana rabbiyal a'la dalam rakaat kan. Subhana rabbiyal azim dalam rakaat tak. Subhana rabbiyal a'la dalam sujud. Itu pun tasbih juga tu, tapi nak banyak lagi ni. Biar masa kita timbang esok amalan ni biar berat balik balik kebaikan ni. Maka salah satu bacaan yang memberat ketimbangan ni ialah subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Abu Hurairah banyak mana dia tasbih tiap-tiap hari? Cuba teka banyak mana Abu Hurairah bertasbih. Abu Hurairah ni sahabat kani Rasulullah, wartawan Rasulullah, yang banyak meriwayatkan hadis. Dia bertasbih kepada Allah sehari-hari banyak mana? Cuba agak banyak mana sehari? Abu Hurairah kita bertasbih 100 kali sehari pun tak berkat dah. Subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu akbar 100, la ilaha 100 pun tak apa nak lekat. Padahal harta kita yang sangat mahal tu. Nah, tapi Abu Hurairah bertasbih kepada Allah setiap hari sebanyak 12,000 sehari. 12,000 sehari. Mulai berjalan, mulai duduk, bukan kata duduk antikah dalam masjid ni. Buat kerja lain, buat kerja lah. Nah, tak berhenti-henti buat kerja tu. Tapi mulutnya tak berhenti-henti dengan membaca subhanallah, bertasbih kepada Allah 12,000 sehari. Itu rekod Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam bertasbih kepada Allah kerana bersyukur terhadap nikmat Islam dan nikmat Al-Quran dan nikmat anugerah ilahi. Jadi itulah sahaja habislah surah ni. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.